lambat datang hospital, maksudnya kadang-kadang tak banyak yang kita boleh tolong. Ya. Dan pasal bajet pula ya, contoh untuk ubat ya, katakanlah seseorang tu digigit. Sebab tu saya marah ya. Saya marah dengan video yang pemandu pelancong bagi orang main ular berbisa sebab katakanlah ditakdirkan dia digigit oleh ular berbisa dan juga mengalami envenomasi dan memerlukan ubat yang kita panggil sebagai antivenom ni, harga satu vial antivenom ni palinglah saya cek RM13,000. Jadi 13,000 mangsa memerlukan biasanya 1 ke 3 vial lah. Maksudnya kalau dia perlukan 3 vial, dah untuk kos rawat tu dah RM30,000 dah. So ini belum lagi termasuk kos untuk masuk dekat dalam ICU. Ya? Dan untuk box jellyfish antivenom pula, 1 vial harga dia RM2,600. So kalau mangsa tu mengalami kardium terhenti, maksudnya jantung dia dah stop, kita kena bagi 3 ke 6 vial. So lebih kurang dah harga dia dah 6 ke 12 ribu ringgit. So tinggi kos dia. Sebab itulah bila CEP cakap buat program preventive medicine, saya sangat sokong dan bersetuju. Sebab untuk kita cegah ni, dia lagi bagus berbanding untuk rawat mangsa tu. Ya? Alright. So kita pergi dengan gigitan ular. Ya? So basically dekat Malaysia ni kita ada 4 kumpulan utama lah ular. Ya? Kita ada elapid, viper, colubridae dan juga python lah. So saya terangkan sedikit ya. So contoh elapid adalah kita punya ular tedung selar lah. Ya? Ular ataupun king cobra, Ophiophagus hannah. Ya? Saya tunjuk-tunjuk gambar je lah. Ya? So yang seterusnya kita ada ular senduk ataupun Naja cautia. Kalau kita tengok yang dekat belakang ni, dia macam ada satu mata dekat belakang dia. So ni kita panggil sebagai Naja cautia. Dan kadang-kadang kita tengok spesies, contoh kalau yang ada juga ular tu yang belakang dia bentuk spek, tapi yang tu tak ada dekat Malaysia, yang tu dekat India. So yang saya tunjuk ni spesies yang ada dekat Malaysia je lah. Nah? Yang ketiga pula ular senduk juga, tapi yang ni kita panggil sebagai ular senduk Sumatera. Dia yang special sikit pasal ular ni, dia boleh sembuh bisa. So bisa ni kalau dia masuk dalam mata, boleh menyebabkan buta. Selain daripada tu, kalau dia patuk mangsa, bisa masuk, dia boleh menyebabkan gejala yang kita panggil sebagai gejala neurotoksik lah, ataupun ancaman kepada sistem saraf kita. Ya? So yang ni ular katam, ya, sejenis elapid juga. So saya tunjuk-tunjuk gambar saja. Ya, ni contoh ular pantai biru ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai coral snake. Dulu masa saya belum mula belajar bab-bab ular ni, saya ingatkan coral snake ni ular laut sebab dia nama dia coral. Coral ni terumbu karang. So tapi sebenarnya dia dipanggil sebagai coral snake disebabkan warna dia yang cantik. Dia ada banyak jenis ular coral snake ni, dia mempunyai warna yang berbeza dan sangat cantik lah. Ya? Tapi sebenarnya coral snake ni dia ular darat lah. Ya? So ni contoh juga ular coral tu, warna dia berbeza dan cantik. Dan seterusnya adalah ular di bawah elapid juga adalah ular laut dan juga ular krik laut lah. Ya? Kalau dekat Semenanjung seterusnya adalah ular kapak. Ya? Kalau dekat Semenanjung dia ada kita panggil sebagai ular kapak bodoh lah. Ya? Tapi kalau dekat Sabah kita tak ada ular kapak bodoh ni. Kita ada spesies ular yang lain. So siapa tahu kenapa ular kapak ni dipanggil ular kapak bodoh, boleh cek. Mana tahu betul nanti dapat hadiah ke. Ya? Dan ular ni, kita nak belajar pasal ular ni, kita kena tahu pasal geografi ular tu. Sebab lokasi berbeza, dia ada spesies ular yang berbeza. So macam saya cakap tadi, ular kapak bodoh tu, dia ada dekat Semenanjung, tapi tak ada dekat Sabah. Macam contoh dekat Sabah pun pula kita ada ular yang special. Kita ada ular kapak Gunung Kinabalu dan juga ular kapak hijau Gunung Kinabalu. Yang ni dia hanya ada di kawasan Gunung Kinabalu sahaja. Ya. Dan ni juga adalah ular kapak juga yang ada di kawasan-kawasan ladang sawit. Ya. Ni pun contoh ular kapak juga. Yang sebelah kiri ni ular kapak hijau Sabah. Dia cuma ada dekat Sabah saja. Ya. Yang seterusnya yang cantik di sebelah ni pula adalah ular kapak Sumatrana pit viper. So semua ni berbisa lah. Ya.
Dan seterusnya juga, yang ni pun ular kapak juga. Yang kalau dekat Sabah ni kita panggil sebagai Tropodelema subannulatus. Tetapi dia punya sepupu dia ni kalau dekat Semenanjung dia ada banyak dekat Tokong. Dia panggil sebagai ular kapak Tokong lah. Dan juga majoriti besar dia adalah daripada kumpulan kita panggil sebagai Colubridae lah. Colubridae ni maksudnya taring ular tu. Kalau yang tadi taring dia di depan. Kalau Colubridae taring dia di belakang. So kumpulan ular terbesar adalah Colubridae. Colubridae ni majoriti dia ada bisa, tetapi bisa dia tak spesifik untuk manusia kecuali beberapa jenis lah. Contoh ular boiga dan juga yang ni adalah kita panggil redneck keelback. Dan yang terakhir sekali adalah ular sawa. Ular sawa ni dia biasanya dia tak ada bisa, tetapi kecederaan dia lebih pada kecederaan mekanikal. So kalau kena gigit dengan ular sawa ni memang tisu yang hancur tu memang sangat teruk lah. Alright. So kita kena faham ular ni bila dia gigit manusia ni, kadang-kadang orang selalu cakap, oh aku pergi dekat bomoh ni baca-baca ayat, okey. Terus okey, hebat ular ni. Tapi kita kena gigit. Bila kita kena gigit dengan ular ni, kebanyakan ular ni dia tak suka gigit kita sebab kita ni bukan mangsa dia. So kebanyakannya bila digigit manusia, dia tu hanya bagi warning saja, ancaman. So bila digigit ni dia menyebabkan kita panggil sebagai dry bite. Dry bite ni maksudnya digigit tetapi bisa tak dimasukkan ke dalam badan manusia. Jadi majoriti kes gigitan ular sebenarnya adalah dry bite. So bila kena gigit tak ada apa-apa masalah. Okey je. Tetapi biasanya kita akan masukkan pesakit ke dalam ward sekurang-kurangnya 1 hari. Sebab kita nak tengok kadang-kadang ada juga kes di mana bisa ular tu masuk dalam tubuh. Tetapi dia berada di bawah lemak kulit. Jadi dia ambil masa untuk bisa tu masuk ke dalam sistem badan. Baru dia mendatangkan kesan kepada manusia. Dan kalau dia mendatangkan berkesan, kita panggil sebagai kesan dia ada banyaklah. Neurotoksik ni maksudnya menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Hematotoksik menyebabkan masalah kepada darah lah. Contoh darah jadi cair. Myotoksik pada daging, kardiotoksik pada jantung. Sitotoksik ni adalah kepada kita punya sel tubuh. Clear ya? Alright. So ni antara gambar contoh kesan gigitan ular lah. Macam ular sawa macam saya cakap tadi, luka dia tu memang sangat kotor, dia ada banyak bakteria di dalam tu dan kita perlu cuci dengan yang sangat teliti dan juga perlu ubat antibiotik juga. Dan kalau dia digigit oleh ular yang menyebabkan neurotoksik, apa yang berlaku adalah sebab kita punya saraf ni dia kontrol macam-macam benda dalam tubuh kita. Dia kawal kita punya degupan jantung, dia kawal kita punya pernafasan, ya. Jadi dia juga kawal kita punya otot. So bila kena gigitan ular neurotoksik ni, mangsa boleh dia jadi lembik, ya. Dia punya otot dia macam lembik lah, lemah. Kita punya otot pernafasan tidak berfungsi sehingga kita terpaksa bagi bantuan pernafasan disebabkan oleh kegagalan sistem pernafasan, ya. Dan antara tanda-tanda yang ni saya cuma tunjuk gambar je lah, ya. Ptosis ni maksudnya mata dia ni macam tertutup. Orang panggil macam mata steam, mata kuyu. So dia mengalami masalah untuk buka mata, tak boleh nak buka mata. Dan anak mata dia tak boleh nak bergerak. So ni antara tanda-tanda envenomasi, ya. Ada juga mangsa macam contoh kalau kena gigit dengan ular laut, ya, air kencing dia akan jadi warna hitam. Sebab apa? Sebab dia punya sel daging tu dia pecah. Jadi menyebabkan keadaan kita panggil sebagai rhabdomyolysis lah, ya. Dan juga dia juga boleh menyebabkan gangguan pada saraf, ya. Untuk ular seperti ular kapak, dia menyebabkan pendarahan yang serius, ya. Jika tidak dirawat dengan betul, ia juga boleh menyebabkan pendarahan dalam kepala dan juga kematian, ya. Okey. Untuk sesetengah ular, contoh macam ular tedung dan juga ular senduk tu, dia boleh menyebabkan kita panggil sebagai bisa setempat. Bisa setempat boleh menyebabkan kecederaan pada daging. So dia menghasilkan lepuhan dan daging juga dia boleh jadi macam hancur macam tu.
keadaan ini juga kita panggil sebagai demonekrosis ataupun kematian tisu setempat.